dalam badan kita. Okay? Okay, so next, another question yang saya ambil juga daripada Alex adalah mengenai hati. Saya sentuh juga hati sikit. So hati ni adalah organ penting di mana ia adalah pusat untuk mengawal semua proses detoksifikasi dalam badan kita. So segala makanan yang kita makan, segala makeup yang kita guna yang ada toksin, segala semburan-semburan lah, apa semua tu akan masuk dalam badan kita, dia akan dibawa di hati dan hati akan detox atau buangkan toksin tu daripada badan kita. So apa jadi kalau hati kita rosak? Bila hati rosak, bahan-bahan toksin tu tak dapat dibuang, tak dapat diproses, dia akan menyebabkan kerosakan pada badan kita. So what cause liver damage? Apa yang menyebabkan hati kita rosak? Yes, pemakanan lagi. Yes, pemakanan. All the fast food. All the alcohol. Okay. Sekarang ni dulu-dulu memang kita tengok banyak kes-kes alcoholic liver disease. Okay, penyakit-penyakit hati rosak disebabkan oleh alkohol. Tapi sekarang ini penyakit-penyakit hati kita bukannya disebabkan oleh alkohol. Orang yang tak minum arak pun, pakcik-pakcik haji apa semua kan, tak minum arak. Tapi bila tengok result fungsi hati dia totally damaged. Kenapa? Sebab pemakanan. Sebab pemakanan. Okay, ni adalah reason utama kenapa hati kita rosak. Causes of non-alcoholic fatty liver disease. Antaranya adalah insulin resistant. Siapa yang ada masalah berat badan, siapa yang ada masalah insulin dia dah jadi degil, dia akan menyebabkan alcoholic liver disease juga. Medical conditions, penyakit-penyakit banyak yang menyebabkan NAFLD. Diet, pemakanan. Penyakit-penyakit diseases, banyak juga penyakit dalam usus kita dan sebagainya, dan juga medications. Okay, viral infection, bacterial infection, certain ubat boleh menyebabkan liver kita rosak juga. So ini adalah gross specimen. Gross specimen ni adalah kita ambil organ hati daripada pesakit yang dah kita buat postmortem, yang dah meninggal, kita ambil dan kita simpan sebagai bahan uji kaji atas permission lah si mati biasanya. Okey, cuba tengok beza hati yang normal dan hati yang berlemak. Nampak tak? Ni hati yang berlemak nampak So ni adalah fatty liver kita panggil, ataupun masalah penyakit hati yang berlemak. Okey. So ada banyak tanda-tanda chronic liver disease ataupun masalah hati ni. Antaranya kalau yang dah late stage masalah dia akan jadi, nampak tak kuning ni, jaundice, kita panggil jaundice, mata dan seluruh badan akan jadi kuning, ascites, buncit, masalah kita panggil apa bahasa kampung, saya tak ingat tapi kita panggil ascites, bahasa kampung saya tak ingat kita panggil apa bahasa layman. Splenomegaly adalah spleen, yes, busung, betul, busung. Busung ataupun ascites, dan bruises, okay. Juga nail changes, kita nampak clubbing, ni bukan clubbing pergi kelab malam tu, bukan. Clubbing ni adalah jari, kuku-kuku jari kita ni bengkak, nampak tak macam ni, sebabnya masalah hati yang dah rosak. Okay. So pentingnya untuk kita cek fungsi hati. Siapa yang pernah ambil darah cek fungsi hati? Ataupun kita panggil liver function test. Siapa yang pernah cek fungsi hati? PET, tahniah sebab anda sayang pada hati anda. Siapa yang belum pernah cek fungsi hati, tolong pergi cek. Buat medical check up, doktor akan includekan sekali liver function test dalam tu. So, bila kita cek fungsi hati, kadang-kadang kita tak pandai nak baca result dia. Tengok je kan. So, tanya doktor, tanya assistant MA ke yang ambil tu, tanya apa masalahnya hati saya ni, kat mana. Kalau ambil saja lepas tu result simpan dalam drawer, tahun depan ambil lagi result simpan dalam drawer, tak jadi. Ambil, interpret result dan please take action. Okey, cuba tengok apa yang jadi dekat orang ni. Dia punya fungsi hati dia, nampak tak yang ni?
SGOT atau AST, ALT, GGT ni semua tinggi, beratus-ratus Normal dia dalam puluh-puluh je. Maknanya less than 100, less than 50 sepatutnya normal. So fungsi hati ni tengok, ni semua adalah enzim yang sepatutnya duduk dalam sel hati kita. So sel hati yang intact ataupun yang tak rosak, enzim tu duduk dalam tu. Tapi bila hati kita, sel-sel tu dah rosak, dah damage, sebab semua benda yang kita dah buat tadi tu, sebab ada infection dan sebagainya, menyebabkan dia keluar ataupun leaking. Enzim tu leaking keluar, menyebabkan kita boleh detect dan boleh baca tingginya bacaan dia dalam darah ni. So bila dah ada liver damage, hati tak dapat nak berfungsi untuk buang segala toksin dalam badan kita. So tu adalah bahaya So kita akan dapat banyak penyakit-penyakit yang berpunca dari liver yang damage. So saya letak rajah yang agak busy sikit ni sebab saya nak tunjuk bahawa proses detoksifikasi hati kita dia memerlukan banyak sangat bahan-bahan bantuan. Nampak tak? So dia ada banyak step. Dan setiap step tu dia memerlukan zat-zat yang tertentu. Nampak tak ni semua zat yang kita nak ni? So zat-zat ni ada dalam semua pemakanan kita. Pemakanan kita everyday. Nampak tak dekat belakang background saya ni? All the sayur, buah dan sebagainya. Semua yang ada dalam Forever Light, dalam B products, dalam absorbency, dalam Elogel kita semua adalah required nutritions yang akan bantu hati kita untuk bekerja. So bila kita bantu hati kita untuk bekerja, hati bekerja dengan lebih efisien lagi, dia akan menyebabkan pengeluaran toksin melalui organ-organ ni berlaku dengan lebih lancar. So lepas ni jangan nak ponteng-ponteng lagi Jangan nak ponteng-ponteng lagi ambil makanan-makanan yang berkhasiat ni. Sebab anda dah duk berenang, dah duk mandi dah dalam benda-benda ni yang berkhasiat ni, tapi buat dono je. Malas lah, tak sempat lah. So benda-benda ini akan menyebabkan kita compromise kita punya kesihatan kita. Okay. So ni adalah kajian among one of the best paper yang